بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana kamu melihat seorang laki-laki yang sering kali datang ke masjid, maka saksikanlah orang ini ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan mereka yang diberikan iman dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 276. Betul lah? 73 tu dia ada gambar-gambar lah. Gambar lah. Okay. Kita masuk 276 lah. Tajuk baru. Yang mana iaitulah 2.3 galakan bernikah ataupun berkahwin. Ayat yang ke-32 menceritakan bagaimana mengawinkan orang yang tiada pasangan hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Maksudnya, dan kawinkanlah orang-orang yang bujang. Wa ankihul ayama minkum, kawinkanlah orang-orang bujang laki-laki dan perempuan dari kalangan kamu, dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan jika mereka miskin. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya. Kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnia-Nya lagi maha mengetahui. Sebelum ini surah An-Nur menyelesaikan permasalahan seks dan zina dengan memberikan kaedah-kaedah pencegahan peribadi dan pengubatan jiwa dengan mengharamkan zina dan bibit-bibit perzinaan seperti pandang memandang,
pergaulan bebas, berkhalwat dan mendedahkan aurat. Namun kecenderungan seks itu merupakan satu hakikat yang tidak boleh dinafikan, yang memerlukan kepada jalan penyelesaian yang positif. Justru surah An-Nur melalui ayat ini menawarkan satu solusi yang realistik, iaitu dengan menggalakkan perkahwinan dan perintah memudahkan prosesnya melalui semangat tolong-menolong sesama anggota masyarakat. Jadi kita lihat bagaimana surah An-Nur ini merupakan satu surah yang menceritakan tentang hukum hakam yang berkait dengan hubungan keluarga. Bukan sahaja menceritakan tentang bagaimana hukum orang berzina, mengharamkan zina, kemudian bagaimana nak mencegah daripada berlakunya zina dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim menawarkan satu solusi bagaimana untuk mencegah zina ini. Ini yang kita lihat bagaimana penting dalam Islam. Di sana ada ruang yang Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman kepada Allah. Ada penyelesaiannya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tahu apakah kecenderungan diri manusia. Manusia nak apa Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala jadikan dia. Jadi Allah Ta'ala tahu dari bagaimana kecenderungan mereka ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu jalan yang halal, jalan yang baik, yang mulia, iaitulah jalan perkahwinan. Yang mana melindungi manusia dari kekejian. Malah ia adalah satu-satunya jalan yang tabi'i bagi melepaskan keinginan seks yang semula jadi. Jadi hari ini kalau orang yang ada masalah berkenaan dengan masalah seksual sebagainya ini, penyelesaiannya dengan cara berkahwin. Bukan dengan cara berzina. Oleh sebab itulah segala halangan dalam proses perkahwinan tersebut mestilah diatasi agar kehidupan dapat berlangsung secara tabi'i dan mudah. Jadi perkara-perkara yang menghalang ataupun benda-benda yang ada halangan itu kita kena atasilah. Atasi supaya dapat melangsungkan perkahwinan ini. Di antara halangan yang ada ni tuan-tuan dalam perkahwinan ini iaitulah halangan kewangan. Hari ini rata-rata bila sebut tentang perkahwinan ataupun pernikahan ini, rata-rata memang akan tanyalah dari sudut kewangan. Hatta tuan-tuan hak pengalaman belaka dah ni. Sebelum nikah hari itu memanglah kita panggil pentingnya memikirkan soal duit ataupun kewangan ini. Yang mana satu masalah utama dalam proses ini. Sebagai satu sistem hidup yang lengkap, Islam tidak mewajibkan seseorang menjaga kesucian dirinya, melainkan setelah ia menyediakan segala faktor untuk tujuan itu dan memudahkan jalannya. Ketika itu tiada lagi yang ingin menggunakan jalan yang sumbang dan nista kecuali mereka yang sengaja menjerumuskan dirinya. Jadi yang mana kita lihat Islam dah sediakan penyelesaian ataupun solusi untuk menyelesaikan masalah manusia ini. Jadi tinggal lagi untuk kita ikut saja jalan yang Allah Ta'ala dan Nabi tinggalkan kepada kita. Sebab itulah bagaimana kita lihat Allah Ta'ala perintahkan masyarakat Islam supaya apa? Membantu orang-orang yang dihalangi oleh kesulitan ekonomi dan kewangan untuk membolehkan mereka melangsungkan perkahwinan yang halal ini. Jadi ayat ini menyeru kepada semua pihak yang memikul tanggungjawab atas kesucian akhlak umat ini agar mereka mengahwinkan orang-orang yang tiada pasangan hidup di kalangan mereka, yang disebut oleh ayat dengan lafaz al-ayama. Al-ayama ni ialah perkataan jamak bagi perkataan ayyim. Ayyim mufrad, al-ayama jamak. Digunakan untuk perempuan yang tidak mempunyai suami
atau untuk laki-laki yang tidak mempunyai isteri, sama ada ia pernah kemudian bercerai, berkahwin, duda ataupun janda, atau yang belum berkahwin lagi, dara ataupun bujang. Jadi perkataan ayaman ni boleh guna dua-dua. Untuk suami ataupun lelaki yang tidak ada isteri, sama ada dia pernah berkahwin, pernah bercerai, kemudian duda ataupun janda yang perempuan, ataupun kepada lelaki yang belum berkahwin, itulah orang yang bujang dan anak dara. Demikian juga terhadap hamba sahaya, laki-laki atau perempuan yang sudah patut dikahwinkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Jadi kita lihat bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada masyarakat, kepada keluarga dan sebagainya, supaya apa? Memudahkan mereka-mereka yang ingin berkahwin. Memudahkan mereka, bantu mereka. Supaya apa? Supaya inilah tercapainya matlamat untuk menyelamatkan manusia daripada terjerumus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua pihak yang ada ni mesti memikul tanggungjawab ini. Bukan sahaja keluarga, malah mereka-mereka yang ada hari ni, kawan ke ataupun orang-orang yang ada kuasa dan sebagainya, mereka kena bantu-membantu. Sebagaimana kita lihat zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Bagaimana zaman itu zaman yang kita lihat keberkatan banyak pada harta-harta yang mereka ada. Yang ketika itu mereka harta yang melimpah ruah. Zaman Umar bin Abdul Aziz, sehingga diberikan kepada mereka yang nak kahwin ni, diberikan kita panggil apa, diberikan sumbangan, diberikan pertolongan dan sebagainya. Sebagai satu galakan, mereka ni memilih cara yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pada hari ini kita yang mana-mana ada kerajaan dan sebagainya, kena cari, kena ambil peluang-peluang ini. Kita boleh lihat bagaimana adanya program-program yang buat jamuan ataupun walimatul urus secara beramai-ramai. 10 pasangan. Ni pun di antara benda yang membantu pasangan yang berkahwin. Jadi kalau semua orang ni pakat bantu belaka, insya-Allah orang yang ada masalah kewangan ini, mereka akan dapat berkahwin lah, tuan-tuan. Kan? Sebab inilah di antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita. Yang mana surat ini ditujukan untuk semua pihak berwajib dalam komuniti masyarakat serta jamaah dan para wali, wali nikah. Seperti mana bapa saudara, saudara laki-laki, adik-beradik laki-laki yang memikul tanggungjawab atas keselamatan keluarganya. Jadi mereka-mereka yang merupakan komuniti ini kena bantu, saling bantu. Ditujukan juga kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya. Orang yang ada hamba pun sama. Hamba ni pun, tuan-tuan, dia boleh berkahwin. Maka boleh bantu dia untuk berkahwin. Dan bila mana syarat-syarat untuk berkahwin ini sudah dipenuhi, adalah wajar pihak berwajib ini memudahkan proses tersebut tanpa banyak alasan. Dengan demikian terbentuklah keluarga-keluarga yang sihat, bersih dan terhormat. Dari keluarga-keluarga inilah tersusun satu umat yang kuat dan terhormat juga. Jadi bila mana dibinanya Baitul Muslim, rumah tangga Islam ini, maka akan lahirlah mujtama' Muslim, masyarakat yang Muslim. Kemudian akan lahirlah Daulatul Muslim, negara yang Islam. Dan akan lahirlah sebuah, kita lihat bagaimana sebuah tamadun Islam yang baik. Jadilah perintah kepada masyarakat Muslim supaya mengawinkan anggotanya yang tiada atau yang belum mempunyai pasangan hidup. Kena kita bantu mereka. Dan menurut jumhur ulama, perintah ini adalah perintah yang sunat. Perintah yang sunat. Namun menurut Sayyid Qutub rahimahullahu ta'ala,
dalam tafsirnya dia mengatakan perintah ni adalah perintah yang wajib. Tetapi bukan dalam erti kata wajib memaksa orang-orang bujang atau yang seumpamanya supaya berkahwin. Bukan katalah wajib kita paksa dia, tidak. Tapi dalam erti kata wajib kita memberikan pertolongan kepada mereka yang ingin berkahwin. Kita beri pertolongan. Kita bagi duit sikit ataupun bagilah apa-apa yang boleh kita bantu dalam mempertahankan diri dari maksiat serta membuka jalan seluasnya untuk mereka berkahwin. Jadi kalau kita lihat ni bagaimana semua pihak kena memberikan cara yang baik ataupun cara yang mudah lah. Hari ni kalau nak kahwin, kadang-kadang mak ayah meletakkan mahar ataupun mas kahwin yang mahal. Sehingga orang nak kahwin tak boleh. Orang mari pinangnya dia kata boleh, nak anak hamba ni paling kurang 20,000. Kawan ni kerja 1,000 sebulan. Nak cari mana 20,000, nak bayar mahar. Ni yang berlaku hari ni. Dan macam-macam lah yang ditanya pekerjaan apa ni. Kalau kerja Tok Imam tak salah. Tok Imam gaji 800 je, tak gerak nak jaga anak. Pula dah. Dah kerja apa? Tok Bilal. Tok Bilal lagi tak gerak, naik motor buruk je. Contoh tuan-tuan. Dia nak naik Alphard, naik Velfire. Nak naik jenis-jenis kereta-kereta mahal. Ni boleh jaga anak. Ini satu benda yang salah sebenarnya. Kenapa? Kerana kita kena melihat bagaimana dari sudut keimanan, dari sudut ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang baik, orang yang soleh, orang ada ilmu ni, kita kena beri. Mudah-mudahan dia dapat menjaga anak kita. Kalau tidak ada duit, kita bantu dia. Kalau mungkin dia tengah belajar, kita bantu dia belajar. Kalau dia belum bekerja, kita carilah dia pekerjaan dan sebagainya. Kenapa? Untuk memudahkan mereka membina Baitul Muslim. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti mana kata Syed Qutub, wajib kita memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi hari ini yang menyusahkan ni ialah kelompok-kelompok ni lah. Yang mana kadang-kadang memberikan macam-macam syarat yang ada. Mas kahwin lagi, kemudian kena hantaran pula puluh-puluh ribu. Lepas tu kena buat jamuan dan sebagainya yang mungkin buat di hotel. Tak mahu buat di rumah, tak boleh. Buat rumah ni kapok-kapung sangat, kita buat di hotel. Jadi menyebabkan lah pasangan itu yang memang duit pun tak ada, baru nak kahwin. Kita pula menyusahkan mereka. Mungkin mak ayah pula kemudian menjadi satu bebanan. Oleh sebab itu permudahkanlah. Permudahkanlah urusan perkahwinan ini. Yang mana kita lihat perkahwinan adalah satu penyelesaian yang amali dalam membersihkan masyarakat. Jadi melindungi masyarakat ni dari kekejian adalah wajib. Jadi kita lihat bagaimana nak bersihkan sesuatu. Benda-benda yang ada ni daripada maksiat ni benda yang wajib nak bersihkan. Di antaranya inilah tanah zina ni kita kena bersihkan dengan cara perkahwinan. Jadi nak lindung masyarakat dari berlakunya zina, dari berlakunya kekejian ini adalah wajib. Dan menurut kaedahnya suatu sarana bagi melaksanakan perkara yang wajib, maka ia menjadi wajib hukumnya. Benda yang apa kita panggil perkara yang dengan tanpa benda tu maka tak tersempurna benda itu. Ma la yatimul wujud illa bi fawal wajib, ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Tu kaedah tu. Ma la yatimul wajib illa bi fawal wajibun. Perkara yang tidak sampai wajib kepadanya. Mana tak ada benda tu tak sampai, tak boleh nak buat kewajipan itu, maka benda tu jadi wajib. Jadi pada hari ini kita nak supaya apa? Masyarakat ni terlindung daripada maksiat. Ini satu kewajipan kita. Jadi nak cegah benda tu antaranya dengan perkahwinan. Jadi benda ni satu kewajipan yang mana kita kena bantulah mereka ini.
Dan Nabi SAW sendiri mengatakan tunkahul mar'atu li arba'ah. Dinikahi perempuan itu kerana 4 perkara. Limaliha, walinasabiha, walijamaliha, walidiniha. Nabi kata kerana hartanya, kerana nasabnya, kerana kecantikannya, kerana agamanya. Dalam 4 perkara ini Nabi kata apa? Fazfar bizati din taribat yadak. Pilihlah yang ada kerana agamanya, nescaya kamu beruntung. Nabi tak kata pilih yang kaya. Pilih yang nasabnya, orang yang keturunan dia maknanya hebat. Nabi tak kata pilihlah orang yang ada kecantikan dan sebagainya, tapi Nabi kata pilihlah orang kerana agama. Bila pilih kerana agama ni, tiga-tiga tadi boleh juga, insya-Allah. Harta boleh, kecantikan pun boleh, dan juga nasab pun insya-Allah baik, tuan-tuan. Inilah yang Nabi SAW sentiasa memberikan petunjuk kepada kita. Fasfar bizati din taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung. Taribat yadak ni macam orang budak-budak main pasir. Budak main pasir ni seronok. Main pasir kan, budak-budak kalau boleh jumpa pasir ni seronok dia main pasir. Begitulah. Kalau kita pilih orang yang ada agama ni, beruntung, suka macam tu, seronok. Seperti mana budak-budak yang bermain pasir itu. Baik. Dan Nabi SAW bersabda, salasatun kulluhum haqqun 'ala Allah 'aunuhu al-ghazi fi sabilillah wal mukatabu alladhi yuridu al-ada' wan naki alladhi yuridu at-ta'affuf. Nabi mengatakan ada 3 golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. Ada 3 golongan manusia yang berhak Allah tolong mereka. Yang pertama, al-ghazi fi sabilillah. Orang yang berjuang jalan Allah Ta'ala ini. Yang mana Allah Ta'ala berhak menolong mereka. Yang kedua, al-mukatab alladhi yuridul ada'. Seorang hamba yang menebus dirinya supaya merdeka. Hamba mukatab dipanggil. Dia nak tebus diri dia sendiri supaya dia dapat bebas, merdeka daripada menjadi hamba. Dan yang ketiga, Nabi kata wan nakih alladhi yuridu ta'affufa. Seorang yang bernikah, yang menikah kerana ingin memelihara kehormatannya. Riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Jadi inilah yang kita lihat dalam hadis ini, sebagaimana Nabi sebut Allah Ta'ala berhak tolong mereka. Jadi kita lagi-lagilah kalau mananya kita ni kena membantu apa yang Allah Ta'ala nak bantu ni. Orang yang berjuang fisabilillah ni memang Allah Ta'ala berhak bantu. Jadi kita pun sama-samalah bantu orang berjuang fisabilillah. Hamba mukatab yang nak bebas daripada hamba ni pun kita boleh bantu dia. Dan juga orang yang nak berkahwin, orang yang nak kahwin, yang ingin memelihara kehormatan diri, bimbang dia ni terjerumus dalam kancah perzinaan ataupun perkara yang maksiat, maka kita wajib bantu mereka-mereka ini. Ataupun sunat bantu mereka-mereka ini. Ikut pandangan ulama tadi. Janganlah kemiskinan seseorang itu menjadi alasan untuk tak berkahwin. Dia kata dia ni miskin, akhir sekali tak nak kahwin dan sebagainya. Yang mana jangan jadikan kemiskinan itu satu alasan untuk tidak berkahwin. Kerana Allah Ta'ala sendiri mengatakan bagaimana tadi dalam ayat yang hujung kita akan cerita nanti, kalau mereka ni miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka. Dan kita lihat sendiri tuan-tuan, betul sungguh apa yang Allah Ta'ala khabar ini. Dulu tuan-tuan bujang, kereta apa pun tak ada, rumah pun tak ada. Tak ada apa pun kita ni. Bila kita berkahwin, rumah kita ada. Kemudian kita ada kereta, kita ada motor, kita ada pekerjaan. Kita ada macam-macam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita asbab perkahwinan itu. Jadi inilah yang kita lihat sebagaimana Allah Ta'ala bagi tahu. Jangan kerana kemiskinan itu alasan untuk kita berkahwin. Jangan. Yakinlah di sana ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Seperti mana kita lihat kita sendiri dulu, yang asalnya tidak ada apa-apa. Bila berkahwin, adalah kereta sikit, satu, adalah rumah yang boleh kita duduk. Walaupun rumah tu rumah sewa. Kurang-kurang adalah harta yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita.
Di samping itu, janganlah pula disusahkan proses perkahwinan itu sehingga menjadi suatu yang sukar. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, yang mana sering kedengaran kesukaran berkahwin disebabkan mahar dan belanja yang tinggi ataupun syarat-syarat tertentu yang menyusahkan. Jadi janganlah sampai kita meletakkan syarat-syarat yang menyusahkan kita, yang menyusahkan orang lain dan sebagainya. Inilah penting orang yang mengaji agama ni. Orang mengaji agama ni dia akan memudahkan saja. Tidak kita panggil jadi payah dan sebagainya. Kenapa? Kerana inilah. Kerana orang-orang yang belajar ni dia tahu. Nabi kata pilih yang ada agama. Maka pilih yang ada agama ni, maka dia bila orang mari ke rumah sebagainya nak meminang anak dia, dia pun tengok orang ni pun orang yang baik, orang yang soleh dan sebagainya, orang ada ilmu. Maka kita utamakan mereka-mereka ini. Walaupun kalau lihat mereka ni bukan orang kaya pun. Ni. Dan masalah kemiskinan dan kekurangan wang dan yang seumpamanya yang boleh menghalangi perkahwinan mereka mestilah diatasi dengan bantuan dan sokongan masyarakat sekeliling. Kena bantu mereka. Para wali dan ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka dan harus kembali prihatin dalam menangani soal jodoh dengan mencarikan pasangan yang baik buat anak mereka. Jadi mak ayah ni kena main peranan. Sampai tahap anak ni kena kahwin, kena tanyalah. Ni buat dok je. Pasal nak suruh anak duduk dengan dia. Ni ada juga gini gitu. Kalau anak dia kahwin, anak ni laki-laki contoh. Tapi dia tak mahu anak dia nikah. Dia tahu kalau anak dia nikah tak ada orang boleh tolong dia. Akhirnya nikah anak tu. Duduk-duduk dengan dia lah. Kenapa? Kalau dia tahu kalau anak dia nikah, tak boleh bantu dia. Ini kita lihat bagaimana menyusahkan perkara yang menyusahkan si anak. Sekarang anak kita panggil waktu yang sudah kita panggil waktu yang memang sesuai dia berkahwin, dia pun ada pekerjaan, dia pun ada kita panggil sedikit harta dan sebagainya, mampulah untuk ni dan sebagainya, ada ilmu. Jadi kita berilah peluang untuk mereka berkahwin. Kan? Ni kita bimbang mak ayah ni dia tak bagi. Dia kata tak salah, biar dulu. Akhir sekali tua begitulah kata. Bila tua begitu akhirnya anak-anak ni susahlah. Dia jadi susah. Sebab tu kita ni kalau tu yang laki-laki, yang perempuan pun sama. Kita kena tanya dia, kan lagi-lagi anak perempuan. Anak perempuan ni kalau makin lama makin susah sikit hari ni. Makin dia tua makin susah. Jadi anak perempuan ni kita kena selesai. Kalau ada orang mari minta sebagainya, tengok orang baik, terus kita setuju. InsyaAllah mudah-mudahan di sana ada barakah. Ya Allah Ta'ala kurniakan. InsyaAllah. Baik. Kemudian ditambah dengan situasi semasa dengan mendadak. Dan kita lihat bagaimana situasi yang mendadak pada hari ini. Peningkatan hubungan luar nikah sehingga melahirkan zuriat yang tidak sah di sisi syarak. Ni. Tengok pula dalam masyarakat hari ini kita bimbang. Peningkatan jumlah kita panggil orang-orang yang anak-anak yang lahir daripada zina ni banyak. Dibuang rata-rata. Kemudian peningkatan jumlah mereka yang tak berkahwin pun banyak. Kemudian hilang kepercayaan terhadap institusi perkahwinan dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan ini. Jadi semua ini yang mana kena kita atasi dengan cara perkahwinan yang ada ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ramai berkahwin tapi cerai lepas tu. Kerana berkahwin tidak ada ilmu. Berkahwin bukan di atas dasar keimanan kepada Allah Taala. Nak seronok-seronok dan sebagainya. Lepas tu cerai tu yang berlaku ini tuan-tuan. Di Terengganu sendiri pun kalau kita pergi di mahkamah hari-hari bincang benda tula dia. Bincang hal cerai dan sebagainya. Baru kahwin setahun cerai. Baru kahwin 6 bulan cerai. Kenapa? Kerana mereka tak memahami bagaimana apakah konsep perkahwinan yang betul. Mestilah. Yang ni tu yang kita kata bagaimana masyarakat hari ni kita kena memberikan faham kepada mereka. Anak-anak kita yang nak berkahwin, kita kena berikan ilmu, kefahaman kepada mereka bagaimana pentingnya perkahwinan ini. Bukan semudah-mudah kita panggil nak sekadar nak kita panggil apa, nak seronok tidak. Tetapi satu tanggungjawab yang besar
yang dipikul oleh orang-orang yang ingin berkahwin ni. Ini kita terangkan macam ni. Jadi sebab itulah yang mana kita lihat pentingnya perkahwinan itu diusahakan bersungguh-sungguh dengan daya dan upaya yang ada padanya. Jadi kalau kita lihat orang yang memang sungguh-sungguh dia kahwin tu kerana tidak mahu dia berzina kepada buat benda maksiat kepada Allah Taala, kemudian dia tidak ada wang untuk dia berkahwin. Jadi orang-orang macam lah yang kita kena bantu sungguh-sungguh. Bukan orang yang kita panggil yang nak seronok-seronok. Tu orang seronok tak payah bantu pun apa. Kita nak bantu orang yang betul-betul memang dia ni dia tahu bagaimana penting perkahwinan. Nak kahwin sungguh-sungguh. Barulah ada di sana kita lihat adanya keberkatan yang Allah akan berikan kepada orang yang bantu itu. Siapa tahu di belakang hari Allah akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal lagi baik. Mungkin kita bantu hari ni, hari kemudian Allah Ta'ala bantu kita. Dan Allah Ta'ala akan bantu mereka yang tadi, yang susah tadi. Dan memberikan kepadanya kurnia dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di penghujung ayat ini Allah Ta'ala berfirman, "Iyakunu yufuqara yughnihimullahu min fadlih." Yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya, kerana Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi maha mengetahui. Jadi kita lihat bagaimana jelas Allah Ta'ala mengatakan orang yang miskin Allah akan berikan kekayaan kepada mereka. Tapi kaya ni bukanlah kaya macam kita panggil kaya jadi kaya yang bilioner itu, tidak. Tapi ada harta lah. Ada harta, ada kita panggil ketenangan jiwa. Yang mana hari ini dengan kita berkahwin ini ada ketenangan jiwa. Kan? Dengan situasi masyarakat yang kita membimbangkan pada hari ini dengan meningkatnya jenayah zina, jenayah anak luar nikah ni. Jadi berkahwin ni satu perkara yang boleh menenangkan jiwa. Kita pun rasa tenang, jiwa kita pun rasa tenang. Tidak kita kata serabut dengan benda-benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana nafsu ini telah kita penuhi dia. Sebab tu pentingnya perkahwinan ini, tuan-tuan. Baik. Jadi bagi siapa sahaja yang berkahwin dengan niat menjaga kesucian diri, niat nak jaga kesucian diri kepada Allah, maka ia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, dan pertolongan Allah itu pasti datang. Maknanya dia kahwin itu betul-betul niat nak jaga diri dia daripada terjerumus daripada kancah maksiat. Allah telah akan bantu, yakin sungguhlah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan kasih sayangnya. Maha luas ilmu pengetahuannya. Allah telah melapangkan rezeki bagi siapa-siapa yang dia khendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa-siapa yang dia khendaki sesuai dengan hikmah kebijaksanaan dia. Jadi tuan-tuan, ini satu ayat yang menceritakan bagaimana kita kena bantu mereka-mereka yang ingin mencari pasangan hidup ini. Jadi tuan-tuan, gitulah. Yang mana kita kena carilah. Kalau kita kawan, kita cari bantu kawan-kawan kita ni. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita bantu juga anak-anak kita ni. Kalau kita bapa saudara sebagai contoh, pak saudara ni macam ayah juga. Bila mana ayah dia tak ada sebagai contoh, pak saudara lah main peranan. Main peranan bantu anak-anak saudara dia untuk berkahwin. Jangan ingat dia anak saudara aku, kok pandai dia lah. Bukan anak aku. Tetap anak kita juga sebenarnya, tuan. Kerana dia anak saudara kita. Jadi bantulah mereka dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya keluarga ni menjadi keluarga yang ada barakah. Adanya rahmah dan adanya sakinah yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang kalau kita biarkan, jadi bimbang jadi benda yang rosak dan sebagainya. Jadi pakat-pakatlah kita membantu mereka-mereka yang ada ini. Kalau hari ini kalau kita lihat anak-anak ni kadang-kadang usia mereka belajar lagi. Macam Amba sendiri, tuan-tuan, usia kita belajar sendiri, usia belajar. Kita berkahwin. Kita berkahwin ketika usia belajar. Jadi yang mana ketika itu memanglah kita lihat satu perkara yang bukan mudah juga. Dua-dua belajar. Masa Amba kahwin itu, maknanya dua-dua ni belajar. Dan dua-dua ni belajar di tempat yang negara yang memang
duit dia mahal di Jordan. Bagaimana kita nak survive dengan keadaan baru berkahwin, belajar pula di Jordan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jadi alhamdulillah kita ada mak ayah yang faham. Yang faham walaupun kita kahwin dia masih lagi boleh atur duit kepada kita. Mana orang perempuan pun sama, mak ayah dia faham, boleh atur duit kepada anak. Jadi mudahlah tuan-tuan. Taklah beban kepada kita. Sebab ada setengah tu bila dia berkahwin, kawan-kawan kita ni mak ayah kata kau pandang mula. Mu nikah dah kira tok laki mu lah tanggung. Jadi kawan ni terkonteng tuan-tuan. Mana tak tahu nak buat benda dah. Baru kahwin duduk di Jordan pula, siang tengok. Pasal apa? Mak ayah tak bantu. Sebab tu hari ni kita kena bantu. Bantulah peringkat awal ini, mudah-mudahan insya-Allah. Bila mana mereka dah ada peluang nanti, mereka dapat menyara hidup insya-Allah dengan cara yang baik. Inilah yang mana kita menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat bagaimana ayat 33 perintah iffah dan larangan melacur. Allah Taala mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wal ladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khairan wa atuhum min malillahi alladzi ataakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha' in aradna tahassunan litabtaghu 'aradal hayatid dunya wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Allah Taala mengatakan dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Dan hamba-hamba kamu laki-laki dan perempuan yang hendak membuat surat perjanjian dengan yang untuk memerdekakan dirinya dengan jumlah bayaran yang tertentu, hendaklah kamu melaksanakan perjanjian itu dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada sifat-sifat yang baik pada diri mereka yang melayakkannya membuat demikian, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu, dan janganlah kamu paksakan hamba-hamba perempuan kamu melacurkan diri manakala mereka mahu menjaga kehormatannya, kerana kamu berkehendakkan kesenangan hidup di dunia. Dan sesiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah sesudah paksaan yang dilakukan kepada mereka Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ni meletakkan tiga lagi saranan, tiga lagi kaedah bagaimana nak membentengi masyarakat dari jenayah akhlak, terutamanya zina dan lain-lain kesalahan seksual. Yang pertama, perintah iffah, menjaga diri. Iffah dan apa? Menjaga diri dan menahan hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, galakan merdekakan hamba dengan perjanjian tebus diri. Dia panggil hamba al-mukatab. Perjanjian, mukatab ni tulis pada perjanjian. Yang ketiga, larangan melacur. Larangan melacur. Baik. Jadi yang pertama, perintah iffah ni menjaga diri dan menahan nafsu. Allah Taala mengatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, orang tak mampu, tidak ada kemampuan ni, apa dia? Allah Taala bagi tahu, hendaklah mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan kepada mereka dari limpah kurnianya. Jadi orang-orang yang benar-benar tak mampu untuk membiayai belanja perkahwinan ini dan keperluan hidup berkeluarga ni, wali pula tak mampu juga, keluarga pun tak mampu. Yang tadi mungkin keluarga mampu, boleh bantu. Yang ni wali pun tak mampu, keluarga juga tak sanggup nak bantu, memang susah juga ni. Maka hendaklah ia menahan diri. Iffah, sifat iffah ni kena ada, menjaga diri dan bersabar sehinggalah datang keturunan Allah Ta'ala dengan permudahkan jalan perkahwinan untuknya dan memberi mereka kemampuan secukupnya pada suatu hari nanti. Jadi kena sabar sikit lah. Sabar
sehingga Allah Ta'ala permudahkan urusan perkahwinan itu. Ini dia. Yang mana secara bahasa iffah ni bermakna menahan ataupun menjaga. Istilahnya bermaksud menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Ni iffah. Sifat iffah ni tuan-tuan kena ada setiap orang. Walaupun dia dah berkahwin pun, dia kena ada iffah, menjaga diri lah. Jadi yang belum berkahwin pun sama, dia kena ada sifat iffah. Iffah ni apa? Menjaga diri, menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan demikian, seorang yang afif, orang yang bersabar ni dari perkara-perkara yang diharamkan, walaupun jiwanya menginginkan. Dia panggil sebagai orang yang afif. Jiwa ni memang nak sangat ni buat maksiat, tapi dia sabar. Dia sabar kerana benda ni haram. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan lafaz wal yasta'fif. Wal yasta'fif maknanya ada alif, ada lam, ada sinta tu. Yang mana satu talab, satu permintaan. Satu perintah supaya apa? Menjaga diri dari sebab-sebab kerosakan serta menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah wanita. Jadi kena jagalah, kena jauhkan diri dari perbuatan zina. Jangan tengok benda-benda yang haram. Jangan buat benda-benda yang haram sebagainya ini. Di antaranya tujuan Al-Quran ini menggalakkan agar mempermudahkan urusan perkahwinan untuk memelihara moral umat dan kesuciannya dari anasi-anasi yang keji. Jadi Islam nak jaga daripada buat benda-benda keji ni. Jadi tujuan ini tentu tak dapat dicapai bila mana orang-orang yang belum berkahwin itu tak pula menjaga iffahnya. Jadi kalau orang tak berkahwin itu, yang belum berkahwin itu, dia tak jaga diri, macam mana nak tercapai benda ni? Jadi satu perkara yang Nabi ajar kita untuk memelihara diri dari terjumus dari perkara keji ni, Nabi SAW menyarankan supaya apa? Kena berpuasa. Nabi ajar supaya kita berpuasa. Antaranya Nabi sebut bagaimana kepada para pemuda, satu proses pemuda-pemuda membina ketahanan diri daripada buat maksiat ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya ma'syara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un. Nabi kata, ya ma'syara syababi, wahai sekalian pemuda-pemuda, siapa kalangan kamu yang mampu berkahwin, hendaklah dia berkahwin, Nabi kata. Yang ada kemampuan, kahwin. Falyatazawwaj. Kenapa? Kerana dia boleh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dua perkara yang memudahkan untuk masuk syurga ni tuan-tuan, dua benda ni. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Mudah masuk syurga. Ni Nabi pesan dah. Maknanya dengan cara berkahwin ini dapat menjaga pandangan kita dan juga dapat menjaga kemaluan. Ni dua benda yang memudahkan kita untuk masuk syurga. Tapi kalau tak jaga dua ni tuan-tuan, akan mudah masuk neraka. Tak jaga pandangan dan juga kemaluan, mudah masuk neraka. Ni dia. Jadi Nabi kata barang siapa yang tak mampu, hendaklah ia berpuasa. Kenapa? Kerana puasa itu menjadi penawar baginya. Menjadi satu wija'un, menjadi penawar. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya tuan-tuan menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang keji ni. Jadi oleh sebab itu hari ini memanglah orang-orang yang nak jaga ni dia kena berpuasa lah. Berpuasa dalam masa yang sama, dia buatlah perkara-perkara yang baik. Bukan hanya saja berpuasa, ditambah lagi dengan Al-Quran, tambah lagi dengan zikrullah dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehinggalah Allah Taala akan permudahkan urusan untuk mereka-mereka ini, insya-Allah. Jadi yang penting bagaimana keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana orang-orang yang betul-betul mereka bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah Taala akan memberikan bantuan kepada mereka. Di antaranya jalan tadilah, jalan untuk mereka berkahwin. Mudah-mudahan inilah yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Tinggal lagi kita kena yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Yang penting jaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat. Di sana ada jalan yang lain, yang halal, yang perlu kita ambil tuan-tuan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sama pada kuliah yang akan datang. Jika diizinkan oleh Allah Taala, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.